pada petang yang indah hari ini, Tiff ingin berkongsi sedikit ilmu, sedikit pengetahuan yang saya belajarlah sepanjang saya berkawan dengan kawan-kawan yang di bank. Apa yang menyebabkan kita tidak dapat lulus loan adalah salah satunya adalah disebabkan kad kredit, penggunaan kad kredit. Mungkin tak semua kamu orang ada kad kredit, tapi ada setengah yang kita di sini yang layak untuk meminjam kad kredit tu. Ada benda yang kamu orang harus tahu, apa yang menyebabkan kad kredit ni boleh menyebabkan kita punya pinjaman tu reject oleh pihak bank. Yang tak ada kad kredit tu untunglah kamu orang tidak ada kad kredit kan. Yang ada kad kredit pun untung juga, tetapi kalau dia tidak, kalau kamu orang jenis yang boros, memang susah untuk ada kad kredit. Okay? Jadi sebelum Tiff meneruskan, Tiff ingin bercerita tentang apa itu kad kredit. Kad kredit ni dia adalah sesuatu wang yang kita boleh guna terlebih dahulu sebelum kita boleh guna wang bank dulu. Lepas tu baru kita boleh bayar dia kemudian. Tapi selalu apa yang menyebabkan orang golongan muda sekarang bankrupt adalah disebabkan penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Kalau dia tidak dikawal, dia akan menyebabkan kamu orang terjerumus ke dalam hutang dan tiada penghujungnya. Okay. Jadi antara tabiat buruk kad kredit ini adalah kita memilih untuk membuat pelan bayaran ansuran. Mungkin kamu orang belum kan ada bila kita membeli barang yang lebih daripada, saya rasa macam lebih daripada berapa ribu, macam 500 kan 1000 kah, saya pun tak pasti. Kita akan ada satu SMS akan datang dari bank yang tempat kita kad kredit tu. Dia minta kita untuk tukar kepada pelan ansuran. Dia ada baiknya, dia ada tiap baiknya lah, tetapi banyak lagi yang tidak baik. Supaya kamu orang tu faham, saya akan cerita menggunakan profil orang. Macam ni Saya dah tulis satu. Biar saya tukar dulu. Okay, let's say yang ni yang saya dah tulis untuk kamu orang. Okay, dia pelan bayaran ansuran ni. Contoh, nampak kah? Okay, contoh kalau yang ni ini adalah si A kahwin dengan si B. B ni adalah lelaki perempuan lah. Mereka dua kahwin, dan bila mereka baru kahwin, mereka membeli perabot berjumlah 20,000 menggunakan kad kredit. Kad kredit. Lepas tu akan ada SMS dari bank mengatakan supaya mereka membayarnya menggunakan pelan ansuran. Pernahkah kamu orang terima SMS ni dari mana-mana bank, terutama yang menggunakan kad kredit tu? Jadi dua orang ini bersetuju untuk membayar pelan ansuran 20,000 perabot tu. Okey, bagi kita pemegang kad, kita akan rasa dia tidak membebankan sebab 20,000 kita beli perabot rumah cantik, kita menggunakan 20,000 tu tadi, dan bayar ansuran dia menjadi ringan kan, daripada kita settle dia habis. Jadi macam mana ni? Jadi 20,000 kita bahagi dengan 24 bulan, jadi sebulan dia adalah sekitar RM833.33. Lepas tu had untuk kad kredit A dengan B ni adalah 25,000. Jadi dia sudah menggunakan 20,000. Jadi dia RM833 sebulan untuk dia membayar balik kepada pihak bank. Ringan kan? Sangat-sangat ringan. Jadi ini adalah perspektif kita. Macam mana pula perspektif pihak bank bila kita membuat pelan ansuran? Saya tidak mengatakan bahawa kamu orang tidak boleh membuat pelan ansuran, tetapi dia ada cons and pros-nya membuat pelan ansuran. Whether kamu orang mau ikut atau tidak, itu terpulang. Tapi ini adalah pandangan bank. Macam mana dia akan tengok orang yang membuat pelan ansuran ni. Okey, pandangan bank pula. Okey, ni bank. Okey, bila bank tengok kamu orang membuat pelan ansuran tu, ini adalah pandangan dia. Dia tidak kisah kamu orang bayar sikit 833 tu, dia tidak kisah berapa pembayaran bulanan. Tetapi apa yang dia kisah adalah kamu orang membelanjakan sejumlah besar daripada had kredit kamu tu, iaitu melebihi 80%. Kan kamu orang belanja 20,000,
Lepas tu had dia adalah 25,000, tapi kamu orang sudah membelanjakan 80% daripada RM25,000. Jadi untuk pihak bank, kenapa dia mau luluskan orang yang macam ni, sedangkan dia memang ada masalah kewangan sudah ni. Dia tidak bagi pandangan bank, dia sudah menggunakan 80% daripada jumlah had yang ditetapkan. Macam mana dia mau bayar yang lain tu, begitu. Yang ni pandangan bank, dia tidak kisah tentang, kan macam kita tadi, kita sebagai pengguna rasa okey sebab RM833.33 sebulan. Tetapi bagi pihak bank, dia tidak tengok yang bayaran bulanan, dia tengok ni 80% sudah menggunakan had di dalam kad kredit ni tadi. Itu kadang-kadang kalau kamu orang yang ada kredit card tapi tidak lulus, kenapa? Disebabkan benda ni, iaitu percentage tu melebihi had sudah 80%. Kalau masa kita sekolah dulu 80% itu adalah lulus. Tetapi di dalam secret situs ataupun di dalam kita mengelon ni, makin tinggilah jumlah tu, makin teruk kita dihentam bank lah. Gitu. Okey, yang tu adalah tentang pelan bayaran ansuran. Jadi kalau kamu orang mau tahu, dan inilah kadar penggunaan kad kredit yang tinggi seperti CA dengan CB ni tadi, yang merupakan salah satu sebab kenapa penggunaan pinjaman kereta kamu orang ditolak. Jadi itu cara dia untuk kita tengok pelan bayaran ansuran ni. Jadi berhati-hati semasa kamu menggunakan kad kredit. Make sure paling sebaik-baiknya adalah 50% ke bawah lah. Saya dah ajar kamu orang tadi macam mana mau kira tadi, iaitu belanja 20,000 bahagi dengan 25,000 darab dengan 100%. Kalau kalau jumlah yang kamu orang pinjam dekat bank kad kredit tu melebihi 80%, maksudnya kamu orang ada masalah. Okey? Dan masalah susah sikit lah, melainkan kamu orang memang gaji besar ke apa. Tapi kalau gaji besar, alangkah bagusnya kalau gaji tu kita dapat nikmati secara cash. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengeluaran tunai daripada kad kredit. Ini adalah salah satu tabiat buruk seorang pemegang kad kredit yang boleh menyebabkan loan dia susah mau approve jugalah. Jadi kalau kamu orang pengeluaran tunai daripada kad kredit dikira sebagai hutang atas kredit. Itu lagi teruk. Dan cara pengiraannya adalah sama seperti kiraan yang saya contohkan tadi, yang ni. Bank akan sentiasa melihat anda seperti ini. Dia tidak kisah kalau bayaran bulanan tu rendah, tidak. Dia cuma kisah kalau kamu orang tu melebihi had yang sepatutnya. 80% tu dah cukup tinggi, guys. Yang ketiga adalah kadar penggunaan yang tinggi. Seperti yang saya cerita tadi, dia masih berbalik kepada tu. Bank memang tengok kalau melebihi 50% pinjaman kamu orang dekat bank, kad kredit tu maksudnya memang ada masalah dalam kewangan, berbelanja. Jadi macam mana dia mau ensure bahawa kamu orang tu dapat membayar kereta tu dengan bagus nanti bila kereta diluluskan. Okey? Yang keempat adalah bila seseorang tu membayar kad kredit dia secara minimal. Yang paling minimum saja dia boleh bayar. Itu adalah salah satu dia bagus, dia secret kamu orang akan nampak bagus. Tetapi itu akan menyebabkan bank pun masih ragu-ragu apabila kamu orang mampu membayar secara minimal saja. Sepatutnya kamu orang bila kita meminjam kad kredit tu, kita tahu bahawa kita mampu bayar lepas pinjam bulan ni, bulan depan kita bayar habis. Maksudnya contoh kalau kita pinjam 200 bulan ni, dan bulan depan kita habiskan 200 tu, itu adalah penggunaan kad kredit yang bagus. Tapi kalau kita pinjam 2,000 bulan ini, tapi bulan depan kita cuma dapat bayar 200, itu adalah dikira sebagai bayaran minimal lah. Bayaran minimal berbeza untuk setiap bank. Ada yang memerlukan 3%, ada yang 5%. Setiap bank adalah berbeza. Dan biasa bayaran minimum ni adalah jumlah yang tetap lah. Secret kamu orang akan nampak cantik, tapi jangan kamu lupa bahawa pembayaran minimum ini akan menyebabkan faedah, interest. Nama lain dia interest, dikenakan ke atas baki kad kredit anda. Jadi benda takkan pernah habis. Dia sentiasa ada interest sebab kamu orang membayar pada tahap yang minimum.
Jadi saya dah bercerita kepada kamu orang bagi yang ada kad kredit. Moga live yang saya cakap hari ini adalah sangat bermanfaat untuk kamu orang supaya kamu orang tahu bahawa tabiat buruk penggunaan kad kredit. Kad kredit sangat bagus guys, terutama kalau kita melancong, kita travelling, kita membeli tiket sangat bagus, boleh kumpul point everything. Tapi dia tidak bagus apabila kamu orang melakukan tabiat buruk yang Tiff cerita ni tadi. Ada berapa tabiat buruk dia? Ada 4 tabiat buruk dia. Jadi elakkan 4 tabiat buruk ni. Saya akan ulang lagi sekali. First adalah membuat pelan bayaran ansuran. Yang kedua adalah pengeluaran tunai dari kad kredit, iaitu cash on call, nama English dia, ataupun hutang atas kredit. Yang ketiga adalah penggunaan kad kredit yang tinggi, iaitu 80% ke atas. Sebaiknya buatlah 80% ke bawah ataupun 50%. Yang keempat adalah membayar kad kredit secara minimum ataupun minimum setiap bulan. Jadi kalau kamu rasa apa yang Tiff share pada hari ini bermanfaat, please share dengan kawan-kawan anda dekat Facebook, ataupun kamu orang pun boleh nasihat dia seperti yang Tiff beritahu kat sini. Whether kamu orang mau ikut ke tidak, itu terpulang dengan budi bicara masing-masing. Kami Advisor ni cuma mampu untuk menyampaikan maklumat ni supaya semua kita dapat memiliki kereta idaman kita. Okay, jadi selamat Happy New Year juga, tidak lewat